Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan pertama diberi soalan surat kirim Ikhtisas bilangan 2 1981 menekankan kepentingan budaya ketetapan masa diamalkan di sekolah. Bincangkan bagaimana anda sebagai pemimpin sekolah mengukuhkan amalan ini. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang akan kita berkukuhkan amalan ketetapan masa, jadi saya akan bacakan dahulu surat berkirim Ikhtisas bilangan 2 1981 bertarikh 12 September 1981, berbunyi ketetapan masa di sekolah-sekolah. Semua pegawai perkhidmatan pelajaran dan kaki tangan sekolah serta murid-murid diwajibkan memelihara dan mengekalkan amalan menepati masa datang dan hadir di sekolah-sekolah. Dengan demikian, guru besar hendaklah menyedarkan guru-guru, kaki tangan lain dan murid-murid tentang perlu dan pentingnya amalan ketetapan masa. Adalah diharapkan bahawa semua guru diingatkan dari masa ke semasa tentang tanggungjawab mereka untuk mengamalkan ketetapan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah, baik semasa datang ke sekolah ataupun balik dari sekolah, maupun ketika memasuki bilik belajar untuk mengajar atau menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik belajar. Ketetapan masa juga bermakna seseorang guru itu hendaklah mengikut jadual pengajaran dan tidak boleh meninggalkan kelasnya atau kawasan sekolah sebelum tibanya masa untuk berbuat demikian. Peraturan-peraturan mengenai ketetapan masa hendaklah dikenalkan selain dari murid-murid juga kepada semua guru, kaki tangan dan pekerja sekolah. Guru-guru khasnya hendaklah memberi contoh tauladan yang baik sekiranya mereka ingin menggalakkan tabiat ketetapan masa di kalangan murid-murid mereka. Memanglah ternyata bahawa suasana disiplin di sebuah sekolah bergantung sebahagian besarnya kepada guru besar. Guru besar hendaklah mengambil langkah-langkah yang positif untuk menguatkuasakan peraturan-peraturan mengenai ketetapan masa di sekolah. Sila tuan-puan sampaikan isi surat kirim ini kepada semua guru besar untuk panduan dan tindakan mereka. Berkhidmat untuk negara, saya yang menurut perintah Datuk Haji Idris bin Haji Tain, bahagian sekolah bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Begitulah tuan-tuan dan puan, bunyinya surat kirim Ikhtisas bilangan 2 1981. Mula-mula saya akan bentangkan mengenai definisi ketetapan masa. Hilang kata orang. Okey tuan-tuan dan puan, menurut Kamus Dewan, definisi ketetapan masa ialah menepati masa atau waktu merupakan persetujuan, yakni lisan atau bertulis, untuk melaksanakan, memberikan atau melakukan sesuatu kerja tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Mengikut Intan, masa itu emas bermaksud masa itu amat berharga dan berlalunya masa tanpa sebarang perbuatan atau sumbangan yang berfaedah atau bererti satu kerugian. Begitu juga tidak bertindak segera atau melengahkan keputusan dan menyebabkan hilangnya peluang keemasan. Kemudian dalam surah Al-As juga menjelaskan mengenai ketetapan masa, iaitu demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-As ayat 1 hingga 3.
Tuan-tuan dan puan, ringkasnya menepati masa atau waktu merupakan perlakuan yang mencerminkan seseorang individu sentiasa melakukan tanggungjawab maupun tugas mengikut waktu atau masa yang telah ditetapkan atau dipersetujui secara lisan maupun bertulis. Sebagai pemimpin sekolah, banyak perkara yang perlu dilakukan bagi memperkukuhkan amalan ketetapan masa ini. Jadi dengan itu saya menjemput Puan Izzatah binti Idris untuk menyatakan perkara satu yang perlu dilakukan. Segera semaknya dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi kumpulan kami, iaitu Bandin. Sekarang saya sambung apa yang dikatakan tentang ketetapan masa. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, amalan ketetapan masa ini adalah satu nilai murni dalam tonggak 12 yang kita pernah dengar, yang selalu diwar-warkan dan terutamanya dalam buku rekod sekolah kita, buku rekod pengajaran. Ada tonggak dan dia adalah merupakan satu nilai murni sebagai inovasi pelancaran nilai dan etika dalam perkhidmatan awam yang telah dilancarkan pada 16 Ogos 1991. Baik, nilai menghargai masa juga penjawat awam menyedari kepentingan masa dalam segala urusan perkhidmatan. Jadi maksudnya apa saja perkhidmatan, walaupun di mana kita berada, ketetapan masa itu adalah kita kena tegak. Kedua, cekap menguruskan masa. Cekaplah satu-satu perkhidmatan. Ketiga, penjawat awam perlu sentiasa menepati masa perancangan, segerakan tugas, kreatif, produktif dan berkualiti. Juga amalan menghargai masa juga, membasmi sikap suka buang masa, suka bertanggung, tidak siap kerja dan memberi hasil yang tidak berkualiti. Okay. Keempat, budaya menepati masa juga meliputi aktiviti kelas tambahan yang selalu kita buat di sekolah, aktiviti co-curricular dan juga aktiviti bina insan. Kelima, kaki tangan sekolah juga mengamalkan sikap tersebut kerana untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diperlukan oleh sekolah, PPD, JPN dan juga KPN. Sebagai semasa menghadiri mesyuarat yang kita selalu buat di sekolah-sekolah, khusus, bengkel dan lain-lain juga mesti menepati masa supaya dapat membina sifat terpuji sebagai penjawat awam yang baik. Seterusnya, pengurusan masa yang baik dapat juga mencapai sasaran kerja tahunan dan sasaran kerja tempat tambahan yang diutamakan. Seterusnya, warga sekolah juga nasihatkan menyimpan segala rekod dan sistem agar masa yang singkat diperlukan jika maklumat itu diperlukan semula kemudian ditambah untuk tindakan seterusnya. Dan akhir kali, amalan menekankan kepentingan masa menjadi budaya untuk mencapai sasaran yang lebih dirancang dan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih Puan Izzatah di atas beberapa perkara yang kita lakukan, yang kita perlu lakukan bagi memperkukuhkan amalan ketetapan masa ini di kalangan staf kita lah. Salah satunya ialah nilai murni tadilah yang telah pun diberitahu oleh Puan Izzatah. Jadi untuk seterusnya, apa lagikah perkara-perkara yang kita perlu lakukan untuk memperkukuhkan amalan ketetapan masa ini? Jadi saya dengan ini mempersilakan Puan Kunur Gaya Usulung. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dikatakan tadi kata oleh pengerusi tentang pengurusan masa yang terdapat dalam pertengahan ayat dari surah Al-As. Jelas menunjukkan bahawa menepati masa akan dapat mendisiplinkan setiap individu dan kita
kita akan berjaya dalam tugas bila kerja kita lebih sistematik dan akan menjadi kerja lebih tersusun. Antaranya nilai-nilai utama yang dalam sektor awam juga menekankan yang tentang ketetapan masa yang menjadikan kita lebih disiplin adalah dalam Perenggan 1 Perintah 4G 1974 yang telah meletakkan waktu bekerja dipatuhi oleh semua anggota kerajaan. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memperkukuhkannya, sekolah kita mewujudkan buku kawalan kelas. Guru bila masuk kelas isi buku kawalan dan ikut ketetapan masa yang ditetapkan sebagai satu bahan bukti untuk mereka menyatakan bahawa mereka masuk kelas tepat dan masa. Dalam keputusan Guru tahun 2010, Menteri Pelajaran juga ada menekankan tentang budaya ketepatan masa antara 8 nilai aspirasi yang menjadi teras gagasan Satu Malaysia. Antaranya ialah budaya ilmu, integriti, ketahanan, kesetiaan, kebijaksanaan, budaya berprestasi tinggi, budaya inovasi dan budaya ketepatan masa. Mendisiplinkan diri tuan-tuan dan puan juga dengan menepati masa membolehkan kita memacu kejayaan dengan lebih cemerlang. Untuk memperkukuhkannya, kita perlu mewujudkan budaya kerja yang menerapkan nilai-nilai murni yang kita dirikan sebagai kerja beribadah. Kerja beribadah berasaskan kepada keikhlasan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nurdaya. Di antara beberapa perkara juga lah yang perlu dilakukan bagi mengukuhkan amalan ketetapan masa di kalangan pejabat awam khasnya. Seterusnya saya menjemput Puan Raduga, anak perempuan Narayana Nek, untuk memberi perkara-perkara yang akan dilakukan bagi memperkukuhkan amalan ketetapan masa ini. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam era pasca moden ini, pelbagai cabaran muncul dalam organisasi sekolah yang memerlukan pemimpin dan berorientasikan corak kepimpinan masa kini. Pemimpin sekolah yang berkarisma diperlukan untuk melakukan transformasi atau perubahan-perubahan dalam struktur organisasi sekolah. Ketepatan masa bukan saja melibatkan waktu datang dan balik dari sekolah atau datang atau balik daripada menjalankan tugas di sekolah, tetapi perkara yang lebih bertumpu kepada PNP. Ini termasuk semasa masuk kelas untuk mengajar atau mungkin menjalankan tugas berkaitan di luar bilik belajar. Guru tidak boleh meninggalkan kelasnya sebelum tiba waktu sebenar. Guru besar adalah insan yang paling lama bersama warga sekolah. Amalan yang baik daripada guru besar pasti akan menjadi contoh kepada warga sekolah. Adalah malang jika warga sekolah mengikut perkara negatif, tidak menepati masa kerana melihat dan mencontohi guru besar mereka sendiri. Guru besar hendaklah menunjukkan sikap profesional dan budaya kerja yang membentuk. Kegagalan guru mematuhi ketepatan masa akan menimbulkan beberapa kesan. Kesannya ialah kepada murid itu sendiri memandangkan isu penyalahgunaan masa itu sebenarnya lebih banyak bertumpu kepada mereka. Antara kesannya adalah keberkesanan PNP tidak maksimum akibat kurangnya kualiti dan produktiviti, kepimpinan melalui teladan tidak diaplikasikan, penambahbaikan dalam kaedah dan strategi pengajaran tidak berlaku, tidak maju akibat tidak positif dan tiada matlamat hidup. Dan akhir sekali, dari perspektif agama, sikap guru yang menyalahgunakan masa boleh mengundang dosa. Oleh itu, sebagai pemimpin sekolah, guru besar haruslah boleh mempengaruhi ahli-ahli kumpulannya bagi mencapai matlamat ketepatan masa di sekolah. Peranannya ialah menyedarkan orang di bawah jagaannya supaya mementingkan amalan ketepatan masa. Perkara ini boleh dilakukan dalam perhimpunan sekolah, dan juga kenyataan ini perlu ditegaskan dalam mesyuarat-mesyuarat di kalangan guru-guru dan kajian sekolah. Guru besar juga sebagai pemimpin sekolah perlulah mengetahui mengapa guru tidak dapat menguruskan masa dan amalkannya dengan berkesan di bilik belajar. Antara sebab berlakunya pembaziran masa oleh guru-guru adalah seperti kerana guru tiada ilmu dalam bidang pengetahuan,
tidak mempunyai jadual yang sistematik, gangguan, contohnya telefon sekarang pada masa ini, dan tiada motivasi, tiada mendisiplinkan diri, serta membuat kerja orang lain sebagainya. Oleh yang demikian, pemimpin sekolah kenalah mengenal pastikan masalah-masalah guru dan cuba menyelesaikan secara perlahan-lahan. Untuk mengenal pasti masalah ketidaktepatan masa dan untuk mengamalkannya, pemimpin sekolah boleh membuat beberapa perkara seperti berikut: memerhatikan kehadiran guru dan murid, membimbing PNP di dalam kelas, memberikan penghargaan selepas PNP yang berkesan, menegur bila tidak menepati piawai, merunding dengan guru-guru yang bermasalah seperti masalah peribadi dan sakit. Akhir sekali, masa tidak dapat diubah dan diganti. Menyedari hakikat inilah seorang pemimpin hendaklah meneruskan masa dengan baik agar matlamat dan objektif organisasi mencapai sasarannya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Ronuga. Di antara saran-saran yang diberikan ialah supaya guru besar menjadi role model lah kepada staf. Tapi sampai dia ada segi keseluruhan lah. Guru pun tak boleh ikut juga kan. Kepentingan masa dalam PNP, kiranya kalau kita tetapkan bahawa 15 minit guru tu mesti hadir ke sekolah, mesti ada pada waktu tu lah. Kalau dia lewat, kita kena beri nasihat kepada mereka. Jadi bagi meneruskan pembentangan kita, saya ingin menjemput nombor 4 Cikgu Wan Yusof. Silakan Cikgu Wan. Terima kasih Ibu Presiden sebagai pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, sambungan dengan ketepatan masa, saya nak ingat balik berdasarkan surat keliling Ikhtisas 2 bilangan 2 81 tanggal 12 September menyebut bahawa pegawai, semua pegawai perkhidmatan pendidikan kaki tangan sekolah dan para pelajar di sekolah sekurang-kurangnya 5 minit sebelum sekolah bermula. Bagaimanapun, guru bertugas harian perlu hadir di sekolah kira-kira pukul 7 pagi di sesi pagi dan pukul 12.30 sesi petang. Adalah menjadi tanggungjawab para guru untuk mengamalkan ketepatan masa itu sepanjang waktu bertugas sekolah. Itu adalah tentang ketepatan kehadiran. Kawan-kawan tadi telah pun mula beritahu mengenai ketepatan masa. Saya nak sentuh tentang kepatuhan tugas saja. Iaitu satu daripadanya, semua guru dan kaki tangan adalah menandatangani bukti kedatangan sebaik saja tiba di sekolah dengan mencatat nama, masa sampai dan menurunkan tanda tangan. Ini semua sekali kaki tangan termasuk jaga bekerja pukul berapa dia masuk dan pukul berapa dia balik, ataupun pukul berapa dia keluar waktu rehat tu, atas tugas apa. Jadi kita guru-guru besar harus meneliti ataupun memerhati kehadiran kedatangan ni, ataupun mereka keluar waktu tugas tu atau tujuan apa. Baik, yang kedua, guru dan kaki tangan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dengan tidak mendapat keizinan guru besar ataupun pengurus sekolah. Tak boleh lah. Kurang-kurangnya fikir satu, kalau tak dapat tak jumpa dengan guru besar ataupun guru besar kegiatan di sekolah terlebih dahulu sebelum dia keluar untuk sesuatu tujuan yang penting ataupun kecemasan. Yang ketiganya, mereka yang datang lewat adalah berjumpa dengan guru besar dengan memberi sebab munasabah atas kelewatan itu ataupun menelpon dahulu memberitahu maklumat pukul berapa dia nak datang ataupun dia tak datang waktu yang ditetapkan, kerana ini mengganggu PNP di kelas. Kiranya waktu dia tak datang tu ada masa ada untuk masuk
kelas, jadi boleh kita buat pergantian atau guru ganti. Jadi yang ni untuk melincirkan pengurusan dan pentadbiran ke kelas-kelas. Yang keempatnya, sekiranya tidak dapat menghadirkan diri ke sekolah kerana kecemasan atau jatuh sakit dan kemalangan, mereka perlu menghubungi. Dan mereka juga dikenaki mengemukakan sijil sakit kepada sekolah, terutama berusaha apabila kembali bertugas semula secepat yang mungkin. Dan yang kelima, guru tidak digunakan meninggal bilik darjah semasa mengajar kecuali dengan mendapat kebenaran daripada guru besar terlebih dahulu ataupun tugas-tugas yang telah diarah ataupun diletakkan kepadanya, ataupun jika sekiranya dia nak menjalankan tugas lain, dia terpaksa memberitahu kepada pengurus sekolah dulu ataupun berusaha supaya senang berusaha mengatur guru lain menggantikan masa yang keadaannya. Dan yang keenam, kehadiran guru adalah wajib semasa kegiatan dan upacara sekolah seperti hari sukan, hari-hari penyampaian, hari-hari pokok, hari penyampaian hadiah, kemudian mesyuarat agung serta buah-buah untuk mengawasi para pelajar melaksanakan tugas yang ditanggungjawabkan. Dan di samping itu memberi sumbangan bakti dan bantuan yang diperlukan bagi menjayakan upacara ataupun acara-acara yang dijalankan di sekolah. Dan akhir sekali, para guru yang telah ditetapkan untuk mengawasi kegiatan co-curriculum mesti menghadirkan diri. Sebarang kesulitan yang berbangkit disebabkan ketiadaan guru pengawas adalah tanggungjawab guru itu sendiri. Ini bermaksud kalau kiranya hari itu ditetapkan kepada beliau, apa-apa yang berlaku kepada anak murid kita, maka tertanggunglah pada waktu kita. Jadi akhir sekali, jadi mana kata kepatuhan masa dan kepatuhan tugas yang diberikan kepadanya mestilah dibuat ataupun dilaksanakan dengan sempurna lah. Terima kasih Cikgu Wan Yusuf. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok di sini ada macam-macam, ada 10 minit, ada 5 minit, ada 15 minit. Kita tetapkan cikgu-cikgu datang. Untuk pesan kepastian, cikgu sila rujuk pada fail meja guru besar. Dia ada. Mungkin saya pun tak ingat dah. Fail meja guru besar tu 10 minit kot. Jadi untuk sekolah saya menetapkan guru tu mesti berada di sekolah 15 minit lebih awal daripada masa sebenar lah. Kalau masa persekolahan 7.45, dia kena ada di sekolah 7.15. Dan masuk kelas, pergi ke kelas 5 minit lebih awal lah. Kena tunggu kat kelas. Jadi untuk kepastian, tuan-tuan boleh rujuk pada fail meja guru besar. Ada mengenai tetapan waktu yang telah ditetapkan. Jadi terima kasih kepada Cikgu Wan. Seterusnya kita menyebut Cikgu Amrul Ghani untuk memberikan perkara yang boleh memantapkan ketetapan masa di kalangan guru-guru. Silakan. Terima kasih. Mengamusi. Daripada kata drilling istilah itu dengan dua kita menetapkan masa di sekolah merujuk kepada surat drilling yang disah ini, iaitu tentang para tutor itu diharapkan semua guru bertanggungjawab mengamalkan ketetapan masa di sekolah. Dan juga yang walaupun tak kepada guru-guru yang mengenaan, jadi yang paling penting ialah guru sekolah, iaitu guru besar. Guru besar ni dia kena ambil langkah-langkah yang positif lah untuk
yang buat kuasakan peraturan-peraturan yang tadi kita masuk. Saya memasukkan satu iaitu tentang kita alatan ataupun kita kata instrumen yang mana boleh meningkatkan lagi pencacapan masa guru-guru, iaitu semua guru dalam menggunakan mesin perakam waktu nanti pada sama selain daripada buku kedatangan untuk dengan buku iaitu waktu hadir dan waktu pulang. Kita rujuk kepada perkiling iaitu surat keliling am bilangan 11 1981, iaitu sistem penggunaan kad perakam waktu, PAN kad. Ini ketetapan dengan sekolah saya menggunakan PAN kad ni. Jadi tepat masa tu kita patuh semua guru-guru sebelum sampai ke sekolah akan ambil kad dan terus ke mesin PAN tu dan PAN yang letak pada di situ. Jadi ini telah diamalkan di sekolah ini sebelum saya sampai pun memang dah menggunakan mesin ini. Okey, terima kasih Cik Adi. Banyak lebar yang diberikan tu kesangan tu. Jadi kita ada 3 orang lagi. Kita jemput Cik Zamri kalau ada tambahan untuk memantapkan ketepatan waktu di kalangan pejabat. Terima kasih Tuan Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya berhubung dengan masa ini, ada pepatah Arab menyatakan masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, saya yang akan memotong kamu. Itu pepatah Arab lah. Jadi kalau nak mengikut surat perkeliling bilangan 2/1981, ketepatan masa ini ditujukan kepada guru-guru kalau mengikut perkeliling, murid-murid dan juga kaki tangan sokongan. Begitu juga dengan pekerja kontrak sekolah, ya, mencuci kawasan. Jadi saya rasa perkara yang paling utama kita lakukan ialah guru besar itu sendiri. Guru besar kalau boleh mesti menepati. Kalau saya pastikan saya hadir ke sekolah 5 minit sebelum pukul 7. Saya pastikan saya sampai di sana. Jadi bila guru lain nampak kita sampai awal, jadi tindakan dia tu nampak awal lah, ya, bila dia datang ke sekolah. Okey, terima kasih Cikgu Zamri. Jadi Cikgu Hashim, kalau ada tambahan mengenai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pada surat perkeliling dia tidak hanya kepada guru sahaja. Dia melibatkan semua kaki tangan dan juga pelajar. Jadi untuk pelajar ni tadi tidak disebut lagi, saya rasa pelajar ni kita ada jam, masing-masing kita buat jam di sekolah. Jadi untuk tepat masa tu kita guna loceng, cara yang paling mudah. Setiap kali waktu pagi loceng, berakhirnya sesuatu sesi pembelajaran bunyi loceng. Jadi dia sentiasa ingat. Dan kepada cikgu-cikgu pun, kadang-kadang cikgu ni pun pakai jam tapi dia lupa. Bila lupa kita kena setiap morning prayer tu di perhimpunan pagi tu, hujung minggu ke awal minggu ke, kita peringatkan dia. Setiap kali tu kita peringat. Kalau panjkat tadi tu kadang-kadang dia boleh kirim. Sebagai guru besar kita tengok bila dia kirim macam kita jangan buat panjkat, kita buat tang pula menggunakan jari. Dia tidak boleh kirim jari dia kat orang, kita tuan mesti. Okey, terima kasih. Kita pergi pada Cikgu Razali pula yang terakhir. Ya, terima kasih Pengurusi Majlis. Sebenarnya bermain dengan masa ini satu masalah besar. Yang tak sudah-sudah masalahnya Begitulah macam mana sekalipun, sebenarnya menepati masa ini merupakan satu janji. Janji antara diri kita dengan perkhidmatan awam, janji diri kita dengan Tuhan. Dan ini merupakan satu tanggungjawab dan satu amanah yang terpaksa kita pikul.
Walaupun ia merupakan satu budaya yang sangat susah untuk kita ikuti. Ini terbukti dengan pelbagai mekanisme untuk mengawal masa yang terdapat di sekolah. Ada sekolah menggunakan buku, ada sekolah menggunakan mesin, ada sekolah menggunakan thumbprint, dan ada sekolah menutup pintu pagar dan laluan masuk dan sebagainya. Macam-macam dibuat, tetapi kerana ini sentiasa berlaku dan diheret daripada tahun ke tahun, masa ke masa. Okey, terima kasih. Di atas panjang lebar. Jadi pada kesimpulannya, saya sebagai pengurusi, ketetapan masa merupakan satu nilai yang ditekankan dalam perkhidmatan awam. Peringkat 1 Perintah Am Bab G 1994 telah meletakkan waktu bekerja perlu dipatuhi oleh semua anggota kerajaan. Penjawat awam yang mengamalkan nilai ini, iaitu ketetapan masa, akan bekerja dengan ikhlas dan menghasilkan kerja yang bermutu kerana bekerja dalam keadaan yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.